Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini dengan izin, rahmat dan kasih sayang Tuhan, mudah-mudahan kita akan bersama sehingga ke penghujungnya insya-Allah dengan satu tajuk yang akan kita kongsikan bersama, iaitu kebangkitan Islam di akhir zaman bermula dari timur. Jadi untuk memberkati majlis, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga moga-moga pendengar-pendengar sekalian membawa hati yang murni, yang ikhlas, sehingga insya-Allah semua kita akan mendapat hidayah, taufik, rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga sebelum kita mulakan, elok bersama kita selawat 10 kali, solat ringkas insya-Allah sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semua orang tahu bahawa kita sekarang ini berada di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman di mana sekarang ini berlakunya kemuncak, berlakunya kemungkaran, berlakunya maksiat, berlakunya kezaliman, penganiayaan di mana-mana sahaja. Di seluruh dunia berlakunya ketidakadilan. Maka dengan kasih sayang Tuhan akan berlakulah perubahan, di mana dunia ini akan berubah daripada ketidakadilan, daripada kezaliman, daripada maharaja lelanya maksiat-maksiat ini akan bertukar kepada satu keamanan, keharmonian, kedamaian yang insya-Allah akan diterajui dan bermula daripada timur. Baiklah, saya akan mulakan di sini dengan membawakan dalil mengatakan Islam itu akan bangkit daripada timur. Akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Nu'aim bin Hamad fil Fitan wa Ibnu Majah wa Abu Nu'aim an Ibnu Mas'ud qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam is akbala fityatun min Bani Hashim falamma ra'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ighraqat aynahu wa taghayyara launuhu faqultu ma nazalna fi wajhika shay'an nakrahu faqala inna ahlal bait akhtara Allah lana al-akhirah 'ala ad-dunya wa inna ahlal bait sayulqawna ba'di bala'an wa tashridan wa tatridan hatta ya'ti qaumun min kibalil masyriq ma'hum rayatu sud fayas'aluna al-haq fala yu'tawna fayuqatiluna fayunsarun fayu'tawna masalu fala yuqbalunahu hatta yadfa'uha ila rajulin min ahli al-bait fayamla'uha qistan kama mala'uha jawran faman adraka zalika minkum falyatihim walau habban ala salji fa innahu al-mahdi. Daripada Ibnu Abi Syaibah dan Nu'aim bin Hamad meriwayatkan dalam kitab Fitan, begitu juga Ibnu Majah dan Abu Nu'aim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, satu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang beberapa orang pemuda dari Bani Hashim. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, baginda mengalirkan air mata. Wajahnya berubah.
Lalu aku bertanya, sahabat bertanya, mengapa kami melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kami suka? Baginda menjawab, kami ahlul bait telah Allah pilih buat kami akhirat lebih dari dunia. Dan sesungguhnya ahli keluargaku akan ditimpa bala bencana, penindasan dan diusir. Sehinggalah datang satu kaum dari timur yang bersama mereka panji-panji hitam. Mereka meminta kebaikan tapi tidak diberikan kepada mereka. Lalu mereka berjuang dan mendapat kemenangan. Dan diberi kepada mereka apa yang mereka minta. Tetapi mereka tidak menerimanya. Sehinggalah mereka menyerahkan kepada seorang lelaki dari ahli keluargaku yang akan mengisinya dengan keadilan. Seperti mana ia diisi dengan kezaliman. Siapa di antara kamu mendapatkannya, maka datangilah mereka. Walaupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia adalah Al-Mahdi. Jadi kita baru saja mendengar satu hadis di mana diceritakan bahawa Islam ini apa? Sehingga hatta ya'ti qaumun min qibalil masyriq ma'am rayatus sud. Maksudnya Islam di akhir zaman ni akan bangkit. Ada dua kali yang berlakunya kebangkitan Islam. Yang pertamanya di zaman Nabi SAW beserta dengan para sahabat berlakunya satu kebangkitan Islam yang menyeluruh. Kemudian di akhir zaman sekali lagi akan berulang di mana Islam akan bangkit kali yang kedua, kali yang terakhir. Artinya selepas daripada ini tidak ada lagi berlaku kebangkitan. Selepas daripada kebangkitan ini akan berlakulah sesuatu yang lain iaitu kiamat. Jadi di sini disebut bahawa dalil, makna bukti menunjukkan bahawa Islam itu akan bangkit daripada timur, bukan daripada barat. Jadi di sinilah ulama-ulama memerah otak mereka, akal pemikiran mereka nak tahu timur ni mana, negara mana. Jadi yang pentingnya sekarang ni kebangkitan Islam dari timur. Itu hujah kita yang pertama. Kemudian di mana makna daripada timur ni ada jemaah kebenaran. Jemaah kebenaran ni tuan-tuan, dia tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Ada satu sahaja. Jadi jemaah kebenaran ni dia ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri pengikut dia, ciri-ciri jamaah dia, ciri-ciri kepimpinan dia. Di antaranya apa? Yang pertamanya, fayas alunal haq. Jemaah kebenaran di timur ini, mereka ini memperjuangkan kebenaran tetapi dipinggirkan. Tidak dipedulikan, dianaktirikan, dikesampingkan. Mereka ini tidak diyakini. Fayas'aluna haq fala yu'tauna. Lalu mereka ni yang keduanya fala yu'tauna. Mereka ni tidak diberi layanan yang baik, layanan yang adil. Tapi mereka ini jemaah kebenaran ini, pejuang-pejuang ini fayuqatiluna, terus memperjuangkan kebenaran. Dan akhirnya fayunsurun. Fayunsurun, mereka dimenangkan, diberi kemenangan, diberi kejayaan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayu'tauna masalu. Lalu diberilah mereka ni kuasa. Makna jemaah kebenaran ni yang akan bangkit dengan Islam yang tulen ini. Fayu'tauna masalu, mereka akan diberi kuasa. Mereka bukan merampas kuasa. Artinya Islam di akhir zaman tertegak bukan dengan perang, bukan dengan rampas kuasa, bukan dengan sistem demokrasi. Tapi Islam rupa-rupanya akan naik dengan cara yang aman, dengan cara penuh kasih sayang. Suatu yang mungkin tak masuk akal. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita lihat hari ini dunia kacau bilau, dunia berlakunya peperangan, hasad dengki, jatuh menjatuhkan. Mana mungkin pada adatnya, pada akal fikiran kita, menurut logik kita, Islam akan bangkit cara aman. Tentu Islam juga bangkit dengan cara yang mungkin perang, menjatuhkan orang lain, kan? Jadi kepada yang mendengar ceramah kuliah saya ini, tazkirah pada pagi ini, kepada yang kurang yakin, yang kurang tahu, yang tidak ada pengetahuan lagi tentang kebenaran dari timur ini, mereka dibenarkan. Teruskan dengan perjuangan masing-masing, yang melalui sistem demokrasinya, yang melalui sistem pilihan gayanya, ataupun dengan cara-cara lain yang sesuai, yang dirasakan benar, dipersilakan. Tetapi di sini ada alternatifnya. Seandainya nanti kita telah mengetahui, apabila telah kita mencari kebenaran itu, maka kita telah
menjumpai kebenaran itu, maka kita wajib, yakni kita mesti bersama-sama dengan jemaah kebenaran. Jadi rupanya jemaah kebenaran akhirnya diberi kuasa. Diberi kuasa, kuasa daulah, kuasa negara itu diberi kepada dia. Sebab apa? Negara dalam keadaan yang sudah semakin kacau bilau. Kemudian seterusnya, fala yakbalunahu. Mana orang-orang pejuang-pejuang di akhir zaman yang memperjuangkan Islam ni secara ikhlas, sesungguhnya mereka ini tidak menuntut apa tuan-tuan? Tidak menuntut kepada kepimpinan. Orang yang memperjuangkan Islam ni dia tidak gairah, bukan cita-cita dia nak jadi pemimpin, tidak. Fala yakbalunahu, maka diserah, dia tak nak. Dia tak nak kuasa ni, dia tak nak. Dia bukan nak kuasa, dia nak mencari keredaan Allah. Dia nak mencari apa yang Tuhan suka. Dia nak mencari cinta dan takutkan Tuhan. Fala yakbalunahu maknanya dia tak terima. Hatta yadfa'uha, sehinggalah dia menyerahkan kuasa ini kepada seorang ahlul bait. Itu ringkasnya. Kemudian kita pergi kepada dalil yang kedua untuk membuktikan bahawa ada hadis yang menceritakan Islam ni bangkit daripada sebelah timur. Sebagaimana saya sebutkan tadi, insya-Allah, mungkin saya tak sebut ni, saya nak sebutkan bahawa siri ni, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, dia akan sambung menyambung. Ini siri yang pertama, muqaddimah. Dia akan bersambung siri yang kedua, ketiga, empat dengan izin Allah, sehinggalah boleh jadi sehingga siri yang ke-40. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada saya untuk bercakap dengan lancar, untuk memperkatakan dengan hujah-hujah dan bukti yang kukuh, insya-Allah. Hadis yang kedua, An-Saban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'ur rayatu sud min qibalil masyriq ka'anna qulubahum zubarul hadid faman sami'a bihim falyatihim falyubayyi'hum walau haban al-salji. Dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang panji-panji hitam dari sebelah timur. Nak menggunakan perkataan timur. Seolah-olah hati mereka ni, pendukung-pendukung ni, pengikut-pengikut ni, pejuang-pejuang ini, hati mereka ni bagaikan besi. Zubarul hadid, kepingan-kepingan besi. Jiwa mereka ni, mereka sangat berani, mereka sangat serius, mereka sangat istiqamah di dalam memperjuangkan Islam. Faman sami'a bihim, barang siapa yang dengar tentang mereka, jemaah kebenaran yang di timur ni, faman sami'a bihim falyatihim, maka datangilah mereka. Datanglah kepada jamaah ini. Datanglah kepada pemimpin jamaah ini, pemimpin kebenaran di sebelah timur ini. Maka berbai'ah dengan mereka. Falyubayyi'hum, maka hendaklah kamu berbai'ah dengan mereka. Maknanya mendapatkan jemaah kebenaran itu adalah wajib, tuan-tuan. Walau haban ala salji, walaupun merangkak atas salji di sini maknanya apa? Makna di sini walaupun keadaan itu susah, keadaan itu sukar, kita perlu juga berusaha bersungguh-sungguh. Ibaratnya walaupun susah macam nak merangkak atas ini, kena mendapatkan kebenaran ini. Kebenaran ini mahal, tuan-tuan, sangat mahal. Hidayah itu mahal, taufik itu mahal. Kita pernah dengar bahawa anak Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh pun tidak ikut ayahnya, tidak ikut suaminya. Seorang Nabi, ayah Nabi Ibrahim, dikatakan juga pembuat berhala, tidak ikut Nabi Ibrahim. Subhanallah, ujian sungguh. Jadi tuan-tuan, itu yang dikatakan kebenaran itu mahal, sangat mahal. Kebenaran itu adalah hak Allah. Dia nak berikan hidayah, dia nak beri taufik, ikut dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang bagi hidayah. Jadi daripada hadis yang kedua ini juga kita dapat satu kesimpulan bahawa Islam ni benar-benar akan bangkit kali yang kedua daripada timur. Jadi orang sekarang ni membahaskan timur ni mana timur ni? Adakah timur ini Asia Tenggara, atau daripada Jepun, atau daripada Korea, atau daripada Filipina, atau Indonesia? Di mana? Yang ketiganya, dalil berkaitan jamaah kebenaran ini dari timur. Wa akhraja Ibnu Majah wa Tabrani an Abdullah ibn Hars
bin Juz'i Az-Zubaydi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju nas minal masyriq fayuwatti'una lil mahdi sultanahu. Dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Mu'jam At-Tabrani pun ada, dalam Tazkirah Imam Qurtubi pun ada, dalam Al-Hawi Al-Fatawa muka surat 60. Apa katanya maksud Nabi tadi? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keluar sekelompok manusia. Akan keluar sekelompok manusia dari timur yang menyerahkan kuasa kepada Imam Mahdi. Maknanya pemimpin dari jamaah kebenaran di timur ni dia dapat kuasa. Bukan rampas kuasa, tuan-tuan. Ni hadisnya bukan rampas kuasa. Tadi dah sebut fayu'tawna mas'alu, maka diberi kuasa. Dia bukan merampas kuasa, dia diberi kuasa. Kuasa tu dia pegang sementara dan akhirnya diserahkan kepada Al-Mahdi. Artinya, tazkirah kita, kuliah kita membicarakan satu perkara yang cukup besar. Yang cukup besar. Kemudian lagi daripada itu, tadi ini hujah yang ketiga. Dalil yang ketiga. Daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Allah gilirkan di antara manusia ini, gilirkan kekuasaan, kejayaan. Dalam surah Al-Imran ayat 140. Maknanya, sejarah telah membuktikan bahawa kejayaan suatu bangsa ni digilirkan antara timur barat, timur barat, timur barat. Bermula daripada bangsa timur, Qibti, bangsa Yunani, barat. Kemudian bangsa Parsi, timur. Bangsa Rom, barat. Kemudian bangsa Arab, timur. Kini Amerika, barat. Dan Islam akan kembali gemilang kali yang kedua di akhir zaman daripada timur. Jadi giliran bangsa yang bakal menguasai dunia ini adalah bangsa dari timur. Dan ada hadis lagi yang menyebut, sayakunu fi akhir zaman yazharul Islam fil ardi syarq. Islam di akhir zaman ini akan bangkit daripada sebelah timur. Jadi hadis yang saya paparkan ini dalam 4 lebih kurang hadisnya, dan 1 ayat Quran membuktikan kepada kita jelas, terang lagi bersuluh bahawa Islam di akhir zaman akan bangkit daripada sebelah timur. Dan insya-Allah nanti kita akan sambung dalam siri yang kedua, yang dimaksudkan timur ini negara mana. Cuma saya nak bagi tahu di sini ialah bahawa sekarang ini semua orang merindukan, mendambakan kedamaian, keamanan di mana-mana sahaja. Semua orang yakin ataupun merindui untuk melihat satu keamanan yang sejagat, satu keamanan yang bersifat global. Jadi semua orang mempunyai keyakinan, mempunyai persepsi, mempunyai andaian, mempunyai tanggapan, mempunyai pemikiran-pemikiran, keyakinan mereka terhadap satu jemaah. Maka mereka pun ada yang jemaah A, jemaah B, terpulanglah. Tetapi nak dibagi tahu Islam ni akan bangkit kali yang kedua daripada sebelah timur. Jadi nanti siri yang akan datang kita akan bahas lebih lanjut lagi yang dimaksudkan dengan timur ni mana dan apa hujah-hujahnya, apa ciri-cirinya. Cuma saya nak bagi tahu sedikit dalam mukadimah ini bahawa Islam ini akan bangkit di akhir zaman daripada timur oleh seorang pemimpin yang dia ini berketurunan Arab, tapi dia bukan bangsa Arab. Ini mukadimahnya. Nanti untuk disambung, di-elaboratekan dalam siri yang kedua kita. Pemimpin kebenaran ini, jamaah kebenaran ini, dia berketurunan Ahlul Bait, keturunan Arab, Ahlul Bait. Tetapi dia bukannya bangsa Arab. Itu sebelah timur. Belah timur ni mana? Asia Tenggara kah? Manakah? Jadi kita akan bahaskan secara terperinci. Jadi saya tidak niat untuk bercakap lebih panjang lagi dalam mukadimah siri yang pertama ni. Jadi sekiranya ada berbagai-bagai kelemahan, kerana maklumlah kuliah kita ni kuliah yang pertama, buat secara live ni pun cara yang kali yang pertama, maka saya minta ampun dan maaf sekiranya banyak berlaku kekurangan dan kelemahan diri saya. Jadi yakinlah kita bahawa sekarang ini kita ini berada di akhir zaman. Kita ada Nabi-Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW
adalah Nabi akhir zaman. Kita pun berada di akhir zaman. Dan peristiwa-peristiwa akhir zaman berlaku depan mata kita. Jadi inilah yang disebutkan bahawa Islam akan kembali gemilang. Kali yang kedua, di tangan orang-orang yang bertakwa, di tangan ahli-ahli tauhid, di tangan ahli-ahli makrifat. Bagaimana? Dan saya dah sebut tadi, Islam di akhir zaman rupa-rupanya, sebab ramai orang tak faham, rupa-rupanya Islam ni di akhir zaman dia akan bangkit ni, dia bukan melalui peperangan, bukan melalui sistem apa yang kita rasa, tapi Islam ni ibaratnya macam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia mendapatkan mendapatkan daulah Islamiah di Madinatul Munawwarah. Dia Nabi ini menjalankan dakwah. Jadi bila dia berdakwah, dia dapat pengaruh, mendapat kesan yang besar. Orang suka kepada dakwah dia, orang suka kepada Nabi, orang suka kepada ajaran Islam. Akhirnya dengan Nabi tadi menjalankan usaha dakwah, dia mendapat kuasa politik. Ini ramai orang yang tak perasan. Dia melakukan dakwah, akhirnya dia mendapat suatu kuasa politik, iaitu kuasa negara. Tapi dia tak masuk politik. Adakah Nabi masuk politik? Tidak. Politik itu memang ada dalam Islam. Itu politik kasih sayang, politik berdakwah tadi. Nabi tadi berdakwah, tajuk dia dakwah. Bila dia berdakwah, dia dapat kuasa negara. Kuasa negara zaman sekarang namanya kuasa politik. Itu sedikit rahsia. Nanti kita akan kembangkan, kita akan sambung lagi dalam siri yang kedua. Banyak lagi siri tuan-tuan. Saya akan bawa hujah, saya akan bawa dalil, hujah sirah, hujah realiti, hujah Quran, hujah hadis dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua, terutamanya orang-orang Malaysia, rakyat Malaysia mendapat maklumat ini. Dan mudah-mudahan kita diberi hidayah, diberi taufik untuk kita bersama-sama dengan jamaah kebenaran, dengan pemimpin kebenaran yang dijanjikan. Kenapa yang dijanjikan? Sebab disebut dalam hadis, sebab diisyaratkan dalam hadis. Jadi ampun maaf daripada saya yang banyak kelemahan, yang hina dina, yang banyak dosa ini. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa saya. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengar kuliah saya diberi hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.